Terima kasih kerana memilih kami pada waktu ini. 30 minit di Series Utama, anda bersama saya, Atira Minuddin. Lima mangsa masih dirawat di HKL. Juga 12 hospital swasta jadi PPV COVID-19. Insiden pelanggaran train transit aliran ringan LRT berhampiran stesen baru malam tadi, 65 mangsa masih menerima rawatan di Hospital Kuala Lumpur HKL, termasuk 6 warga asing yang cedera dalam kejadian tersebut. Menurut Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Asisten Komisioner Muhammad Zainal Abdullah, jumlah mangsa yang masih menerima rawatan di HKL membabitkan 29 lelaki dan 36 wanita. Sekurang-kurangnya 47 penumpang dilaporkan cedera parah, manakala 166 orang mengalami cedera ringan dalam pelanggaran dua train LRT tersebut, masing-masing dari arah Gombak dan Kelana Jaya. Kedua-dua train dilaporkan bertembung sekitar jam 8.45 malam di antara stesen Kampung Baru dan Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC. Dalam pada itu, sebanyak RM1,000 diberikan kepada 213 mangsa yang terlibat dalam kemalangan LRT tersebut. Menurut Pengerusi Prasarana Berhad Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman, segala kos perubatan mangsa-mangsa yang menerima rawatan di hospital dan mangsa yang kehilangan pekerjaan akibat insiden ini akan ditanggung oleh kerajaan. Keputusan Prasarana Berhad akan mengeluarkan bantuan khas kepada mereka ini. Kepada semua 213 ini, kita akan membantu dengan memberikan sebanyak RM1,000. 1,000 per person. Other than that, kita akan juga memberi bantuan khas kepada mereka yang hospitalized. Mereka yang telah masuk hospital, dimasukkan ke hospital, kos perubatan, kos rawatan dan sebagainya sejak mula masuk hinggalah dia discharge. Ya, sehinggalah dia pulih semula daripada hospital, discharge from the hospital and pulih. InsyaAllah we'll give them support, medical support, memberikan bantuan kepada mereka yang hilang pendapatannya kerana kejadian ini. So for certain days, beberapa hari mereka hilang pekerjaan, tak bekerja, tak boleh bekerja. We are very concerned. Kita sangat prihatin kepada nasib keluarga mereka, mungkin ramai anak dan sebagainya. So kita akan bantu untuk dia punya kelangsungan hidup, the living expenses for a reasonable number of days, until dia boleh bekerja balik semula seperti biasa. Susulan penularan video kemalangan LRT, orang ramai diminta tidak membuat sebarang rumusan sendiri berhubung kemalangan melibatkan dua train transit aliran ringan LRT yang berlaku semalam.
Menerusi ciapan di laman Twitter rasmi Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa, beliau mengatakan perkara sebegitu adalah penting supaya tidak mengganggu penyiasatan yang sedang dilakukan oleh pihak berwajib, khususnya Polis Diraja Malaysia, PDRM dan Prasarana. Tambah beliau, sekurang-kurangnya 218 anggota dari Jambatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Angkatan Pertahanan Awam APM, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dan PDRM terlibat. Sementara itu, dalam tempoh 1 jam, semua mangsa telah diselamatkan dan dibawa ke hospital. 12 hospital swasta di 3 negeri akan beroperasi sebagai pusat pemberian vaksin PPV COVID-19 bermula hari ini. Perkara itu diumumkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dalam usaha mencapai sasaran 150,000 vaksinasi sehari sebelum Jun. Hospital swasta yang beroperasi sebagai pusat pemberian vaksin di Negeri Sembilan itu adalah Pusat Perubatan Nilai, Hospital Pakar Senawang, Hospital UCSI, Hospital Pakar KPJ Seremban dan Pusat Perubatan Mawar. Hospital yang beroperasi di Sarawak pula adalah Hospital Columbia Asia, Hospital Pakar KPJ Kuching, Pusat Perubatan Rejang, Pusat Perubatan Timberland dan Pusat Perubatan Borneo. Di Selangor pula, hospital swasta yang terlibat ialah Hospital Pakar KPJ Selangor dan Pusat Perubatan MSU di Selangor. Sejumlah 2,250 akan disediakan di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK dan akan sentiasa bertambah setiap minggu. Setakat 21 Mei, seramai 1.42 juta orang telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Menurut Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Ahmad Amzad Hashim, sasaran memberikan 80,000 suntikan sehari telah dicapai minggu lalu. Dengan adanya peningkatan bekalan vaksin, lebih banyak PPV akan dibuka bagi mencapai 150,000 suntikan sehari dalam tempoh 1 atau 2 bulan. Jangkaan 1,400 PPV bakal dibuka di seluruh negara. Menurut Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Ahmad Amzad Hashim, sasaran memberikan 80,000 suntikan sehari telah dicapai minggu lalu. Dengan adanya peningkatan bekalan vaksin, lebih banyak PPV akan dibuka bagi mencapai 150,000 suntikan sehari dalam tempoh 1 atau 2 bulan. Jangkaan 1,400 PPV bakal dibuka di seluruh negara. Pun begitu, tidak semua golongan menyambut baik tentang penerimaan vaksin ini. Masakan tidak, banyak tuduhan tentang keburukannya sudah disebarkan golongan yang digelar anti-vaksin ini di media sosial. Ikuti laporan disediakan wartawan Zahira Zuraidi. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba, syarikat PLS akan membekalkan 12 juta dos COVID-19 CoronaVac SARS-CoV-2 vaksin Verocell Inactivate. Pembekalannya dijangka dilaksanakan secara berperingkat mulai April ini. Sementara syarikat Dua Farma Sendian Berhad akan membekalkan sebanyak 6.4 juta dos vaksin Sputnik V yang dijangka dibekalkan penghujung Mac nanti. Ia bagi menampung keperluan 28.75% rakyat di Malaysia. Pun begitu, laporan dikemuka Pfizer kepada panel pentadbiran makanan dan ubat-ubatan Amerika Syarikat FDA tentang 6 individu maut ketika peringkat akhir ujian klinikal vaksin berkenaan mengundang perhatian ramai terutama golongan anti-vaksin. Ia digunakan sebagai dalil di media sosial untuk menolak pemberian vaksin berkenaan. Kenapa perlu vaksin? Sedangkan dah masuk sehingga hari ini hampir 200,000 lebih dalam masa 300,000, sedangkan yang sembuh daripada COVID-19 itu orang yang tak divaksin. Jadi wabak ini memang ada, tapi yang pandangan fakta-fakta ilmiahnya COVID-19 ini tidaklah membunuh. Sebabnya kita boleh sembuh tanpa vaksin, tanpa ubat, tanpa apa. Saya akan ambil jalan selamat, saya akan praktikan ubat sunnah. Saya akan ambil madu, saya akan ambil habatus sauda, saya akan ambil cara apa sekalipun, ikhtiar saja dengan cara sunnah. Dan anda juga tahu ada beberapa individu yang ambil vaksin, ada yang meninggal disebabkan diberi vaksin selepas diberi vaksin COVID. So itu membuatkan
serba salah kepada kebanyakan rakyat untuk mengambil vaksin. Lagi satu, tempoh perlindungan untuk COVID-19 ini tak jelas dan tak ada orang yang bagi garanti berapa lama benda ni berada di dalam body untuk 1 hari ke 2 hari ke atau selama-lamanya. Nobody knows. So, apa guna kita ambil kalau tak ada sebarang confirmation? Mereka turut memuat naik pelbagai hantaran di media sosial dengan pelbagai hujah menggunakan teori konspirasi bagi menyokong pandangan tersebut. Terutama mereka-mereka yang mengedepankan fahaman anti-vax. Sebab bila kita lakukan kajian, memang ada kematian. Dalam trial Pfizer tu memang ada 6 yang meninggal. 4 meninggal di dalam tak ambil vaksin. 2 meninggal yang ambil vaksin. 2 yang meninggal yang ambil vaksin ni, seorang tu meninggal 57 hari lepas ambil vaksin. Dia kena sakit jantung. Jadi dia meninggal bukan sebab vaksin, sebab sakit jantung. Dan yang kedua pun, dia meninggal sebab sakit jantung. Jadi telah diperkudakan oleh mereka-mereka yang bertanggungjawab menyatakan bahawa 6 meninggal dalam trial vaksin. Golongan anti-vaksin yang kerap menyebarkan berita palsu boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda RM50,000 atau penjara tidak melebihi setahun boleh dikenakan. Sementara itu, Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam menetapkan hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan ia wajib diambil golongan ditetapkan. Penggunaannya bukanlah perkara asing dalam perspektif syarak. Vaksin seperti Pfizer dan AstraZeneca yang bakal diperoleh sudah diuji kepada puluhan ribu sebelum ia diluluskan di negara seperti Amerika Syarikat, United Kingdom dan Kesatuan Eropah. Masyarakat perlu merujuk kepada orang yang lebih pakar atau laman yang sahih dalam menilai penerimaan vaksin. Jangan sengaja membuat-buat dakwah yang boleh menghalang usaha kerajaan bagi memulihkan negara. Jika tersalah langkah, boleh didakwa. Laporan saya, Zahira Zuraidi, Sirius Media. Vaksin COVID-19 adalah selamat. Vaksin COVID-19 adalah berkesan. Vaksin COVID-19 boleh melindungi kita dan keluarga kita daripada penyakit COVID-19. Series utama berehat seketika menyusul selepas ini. Taufan Yas, 1,5 juta rakyat diarah pindah. Bertemu kembali. Di Kota Kinabalu, 25 rumah di Kampung Tanjung Aru hangus dijilat api semalam. Kebakaran dipercayai bermula dari sebuah rumah di kawasan berkenaan sebelum merebak ke kawasan lain.
Menurut Pemangku Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, Jomros Olin, selepas menerima panggilan kecemasan, 32 anggota bersama 5 jentera ke lokasi kejadian. Operasi memadam api berjaya dilakukan, 25 rumah musnah dan pasukan bomba berjaya menyelamatkan 986 rumah lagi di kawasan perkambungan atas air berkenaan. Tambah beliau, operasi tersebut agak sukar dilakukan disebabkan jalan sempit dan tekanan air yang rendah. Laporan awal mendapati tiada sebarang kemalangan jiwa atau kecederaan. Punca kejadian dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Baru-baru ini, kerajaan hanya membenarkan industri kreatif beroperasi semula, namun dengan SOP yang lebih ketat, seolah-olah memberi gambaran yang industri ini semakin tenat. Lebih keruh lagi, ada pemain industri yang terpaksa beralih ke bidang lain namun tidak menemui kejayaan. Kupasannya kita bersama wartawan Farah Kamarudin. Antara aktiviti yang dibenarkan, produksi animasi dan muzik, rakaman lagu di studio, pra-produksi penggambaran, iklan, dokumentasi, live streaming dan rakaman serta warisan tanpa penonton. Itu pun tidak di kawasan yang berada di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat PKPD. PKP 1.0 kita dah tak kerja 3 bulan. Lepas tu PKP 2.0 ni 1 bulan tak kerja. So maksudnya kami-kami ni tak ada anak bini yang perlu diberi makan ke atau macam mana? Tak ada bil-bil yang kena bayar ke ataupun kita ni tak perlu bayar duit kereta ke, tak perlu bayar duit sewa rumah ke, macam mana? Secara peribadi menyarankan pihak kerajaan dan menggesa pihak kerajaan kalau nak lanjutkan PKP kita tak ada masalah, tapi tolong sediakan SOP untuk kami industri kreatif untuk boleh terus bekerja. SOP yang baru diumumkan beberapa hari yang lalu menimbulkan banyak persoalan di mana hanya beberapa pihak sahaja dikatakan diberi peluang atau ditawarkan untuk bekerja. Justeru pemain industri berharap kerajaan dapat menilai semula keputusan yang diumumkan. Dari segi macam company saya editor semua saya work from home. Saya maksudnya dia orang bawa balik mesin semua, edit di rumah. Lepas tu dari segi projek pula saya memang banyak buat commercial iklan TV. Jadi ada benda-benda yang sepatutnya shoot apa ni, saya cakap pada klien, okay, why don't we just do animation kan, so kita tak perlu shoot, so kita buat iklan yang animation lah, animasi kan dekat luar, maksudnya dekat Singapura apa semua, tapi kami edit dekat sini kan, so benda tu lah, itu antara yang apa yang kami buat lah. Cuma dia punya senario dia berbeza lah kan, bila editor tak ada depan mata semua, kita susah sikit nak communicate, nak brief, nak bagi tahu apa kita nak apa semua. Pada saya syuting dalam studio tu macam tak wajar sangatlah, sebab kalau dia orang dah benarkan syuting, so kita sebagai pelakon boleh di syuting kat mana-mana je. Sepatutnya syuting bulan 1 ada, bulan 2 ada. Tapi sebabkan COVID, lepas tu sebabkan PKP, diorang holdkan, ada yang tangguh ke bulan 4, ada yang tangguh ke bulan 3. Pawagam yang paling terkesan apabila terpaksa memberhentikan operasi sejak 13 Januari lalu. Pun begitu, bagi peminat filem Tegar, masih ada alternatif lain. Buat masa sekarang ni saya memang kerap tengok atas platform online lah, macam Netflix, YouTube ada setengah yang memang keluar kat YouTube saja kan, tapi most of the time memang kebanyakannya Netflix dan juga saluran online lain lah. Baik, saya tengok movie kat rumah je sudah. Sekarang ni banyak tengok kan, banyak di streaming dekat Android Box, dekat Netflix juga, dan mostly dekat YouTube jugalah. Sebab so far Netflix yang paling senang saya nak tengok sekarang lah, dekat browser, dekat phone sekali. Kalau yang lain selalunya saya download. Biarpun negara sedang dilanda pandemik COVID-19, ia bukan menjadi penghalang untuk penggiat industri kreatif untuk terus berkarya. Yang pasti, banyak platform dan medium yang disediakan untuk merealisasikan karya golongan ini. Laporan Farah Kamarudin untuk Sirius Media.
Selepas taufan pertama di kawasan pantai barat yang telah mengorbankan banyak nyawa beberapa minggu lalu, semalam pihak berkuasa India mengarahkan hampir 1.5 juta penduduk berpindah berikutan taufan kedua yang menuju ke timur negara dalam tempoh beberapa minggu ini. Bencana alam ini melanda di saat India berdepan lonjakan jangkitan COVID-19 yang menyebabkan sistem kesihatan mengalami krisis dan peningkatan jumlah kematian yang kini melebihi 300,000. Pakar memaklumkan frekuensi kelajuan ribut di pesisir pantai India ini semakin meningkat dan bertambah laju menuju ke laut. Jabatan Meteorologi India memaklumkan taufan Yas terbentuk di Teluk Bengal dan dijangka masuk ke Bengal Barat dan Odisha Rabu ini. Amaran berjaga-jaga turut dikeluarkan kepada Bangladesh untuk sebarang kemungkinan. Juga taufan Yas dengan kelajuan angin mencapai 185 km sejam, ia adalah badai taufan yang sangat kuat ketika menghampiri daratan. Teruskan bersama kami dalam series utama Menarik dalam Sukan selepas ini. Kasut emas milik Ronaldo. Hai, saya Saiful Nizam Ismail. Sudahkah anda mendaftar program vaksinasi melalui aplikasi My Sejahtera? Jika belum, jom saya tunjukkan. Mudah je. Pastikan aplikasi My Sejahtera anda telah dikemas kini. Selepas dikemas kini dan sekiranya anda menggunakan aplikasi untuk check-in di mana-mana, jangan lupa klik tutup untuk ke menu utama. Klik vaksinasi COVID-19 untuk pendaftaran baru. Klik pada maklumat yang tertera nama anda di bahagian paling atas aplikasi ini. Pastikan butiran peribadi anda betul. Nama anda perlulah sama seperti dalam kad pengenalan. Jika betul, klik sahkan. Jika terdapat kesilapan, klik edit untuk kemas kini. Klik OK untuk langkah berikutnya. Jawab setiap soalan yang diberikan dan kemudian klik hantar. Klik OK dan pendaftaran anda kini telah berjaya. Maklumat mengenai temujanji vaksinasi akan dimaklumkan melalui push notification. Anda perlu menunggu kelulusan sebagai penerima vaksin berdasarkan fasa kelayakan. Jom bersama kita hentikan wabak COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda masih lagi bersama saya Wan Hafiz untuk kita mengikuti ramalan cuaca yang kita berserak langsung dari studio Sirius di Sirius Utama. Baik, untuk makluman para penonton, buat masa kini negara kita sudah pun memasuki peralihan monsun hari ini 16 Mac 2021. Kebiasaannya secara lazimnya pada fasa peralihan monsun ini angin akan bertiup daripada pelbagai hala dengan kelajuan yang agak lemah dan mana ianya adalah kondusif bagi pembentukan awan aktif yang boleh menyebabkan hujan berserta ribut petir, begitu juga dengan hujan lebat dan juga angin kencang yang kebiasaannya dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke pertengahan Mei. Kawasan-kawasan yang terlibat adalah di bahagian pantai barat Semenanjung Malaysia, di bahagian barat di negeri Sabah serta di barat dan juga tengah di negeri Sarawak. Jadi orang ramai dinasihatkan agar sentiasa berhati-hati, sentiasa peka dengan amaran serta dengan ramalan dan juga amaran yang dikeluarkan. Baik, pada tempoh ini orang ramai dinasihatkan agar tidak berlindung di bawah struktur yang tidak kukuh. Baiklah, pada kali ini kita teruskan dengan paparan carta angin. Pada kali ini jelas menunjukkan angin bertiup daripada pelbagai hala dengan kelajuan yang agak lemah sekitar 10 hingga ke 20 km sejam. Dan dengan keadaan angin yang kurang signifikan buat masa kini, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang serta lok bergelora di mana-mana kawasan peran di rantauan kereta. Baik, berdasarkan paparan carta suhu, kebiasaannya pada tengah hari suhu maksima boleh mencapai 34 hingga ke 35, tetapi menjelang ke lewat petang
suhu boleh mencapai 28 ataupun 29. Berikutan hujan berserta ribut petir akan berlaku di bahagian pantai barat Semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, hujan berserta ribut petir yang berlaku di bahagian pedalaman Semenanjung Malaysia sudah pun beransur-ansur reda. Kini hujan hanya berlaku di bahagian pantai barat yang melibatkan pesisir pantai daripada negeri Kedah sehingga ke negeri Johor. Begitu juga di negeri Sabah, hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku melibatkan di bahagian Kudat, Sandakan, Pantai Barat dan juga di bahagian pedalaman. Maka di negeri Sarawak pula, hujan berserta petir kini sedang berlaku di hampir ke semua bahagian dan kita jangkakan ianya boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Baiklah, sebelum pisah, kita lihat ramalan cuaca bagi 3 hari di seluruh Malaysia. Sekian, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Serie A, Cristiano Ronaldo sekali lagi melangkah sejarah apabila berjaya merangkul kasut emas selepas dinobatkan sebagai penjaring gol terbanyak musim ini. Sekaligus mengetepikan pencabar terdekatnya dari Inter, Romelu Lukaku. Красивая комбинация у Зилна Роналду, и тот простреливает на Бензема и с легкостью. Ronaldo abriendo bien a Marcelo. Bintang berusia 36 tahun itu merupakan pemain gantian Juventus yang tidak beraksi ketika mereka menewaskan Bologna 4-1 untuk merampas tiket terakhir Liga Juara-Juara UCL daripada Napoli yang sekadar seri dengan Hellas Verona. Walaupun terlepas aksi Liga buat kali kelima pada tahun 2020 dan 2021, Ronaldo bagaimanapun telah melengkapkan 29 jaringan, 5 gol lebih banyak berbanding pesaing terdekatnya daripada Romelu Lukaku. Ronaldo muncul pemain pertama yang dinobatkan sebagai penjaring terbanyak dalam Serie A, La Liga dan Liga Perdana Inggeris EPL. Bintang Portugal itu memenangi 3 trofi Pichichi ketika berada di Real Madrid, iaitu pada 2010-2011, 2013-2014 dan 2014-2015, termasuk memenangi kasut emas di England bersama Manchester United pada 2007-2008. Pemain Juventus itu telah menyumbat 81 gol dalam 97 penampilan di Itali sejak meninggalkan Madrid pada 2018 dengan sekurang-kurangnya 10 gol mendahului pemain lain. Ronaldo. He's the man. Selepas kejayaan demi kejayaan diraih Manchester City, kini pengurus kelab itu, Pep Guardiola pula, dinobatkan sebagai pengurus tahunan terbaik. Ia diumumkan oleh Persatuan Pengurus Liga England LMA pagi tadi. Guardiola mengebudi City berjaya meraih gelaran Liga Perdana dan Piala Liga minggu lalu dan kini skuad bimbingannya meletakkan sasaran untuk meraih mahkota Raja Eropah buat pertama kali selepas melangkah ke final bertemu pencabar dari England, Chelsea dalam Liga Juara-Juara dekat Porto nanti. Bekas pengurus Barcelona dan Bayern Munich itu mendahului undian dengan mengetepikan pencabar lain iaitu pengurus pasukan Leeds, Marcelo Bielsa, Norwich, Daniel Farke, pengurus pasukan perempuan Chelsea, Emma Hayes, pengendali West Ham, David Moyes dan Leicester, Brendan Rodgers. Sekian dulu series utama buat masa ini. Amalan menjaga SOP sudah menjadi sebahagian daripada hidup kita. Kekalkan penjarakan sosial dan terus lindungi diri dan keluarga bagi memutuskan rantaian COVID-19. Salam hormat dan Assalamualaikum.